daripada Al-Quran, ya, yang kita baca, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kita baca Quran ni, maka dia boleh menolong kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, Nabi kata ada satu surah daripada Al-Quran, yang mana surah ini ada 30 ayat. Wa ayatuha salasuna atau salasina ayat, yang mana bila kita membacanya surah ini, maka dia akan menolong kita. Syafaat li sahibiha hatta ghufiralah, dia akan membantu kita pada hari, sehinggalah kita di kiam, dibangkitkan pada hari kiamat, dan hinggalah kita berada pada hari akhirat nanti, dia akan bantu kita. Apa dia surah itu? Wa hiya tabarakalladzi biyadihi surah Al-Mulk. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah sebelum tidurnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir sekali adalah alam akhirah, alam di akhir, yang terakhir. Sama ada jannah ataupun jahannam, sama ada diberikan syurga ataupun neraka. Orang yang masuk neraka adalah mereka yang melakukan tasik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang melakukan dosa. Kemudian orang yang masuk neraka juga adalah orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kemudian orang yang masuk neraka adalah orang-orang kafir. Orang fasik dia masuk neraka, kemudian bila habis dia azab, diseksa, dibalas segala kejahatan yang dia buat, lalu Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dia daripada neraka, kemudian dia masuk syurga. Tapi kalau orang tu orang kafir dan munafik, maka kekal di dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, apabila berada pada bulan Ramadan ini, bulan yang disebut sebagai madrasah, sebagai kita kata sebagai sekolah, kita ditarbiyah dengan puasanya, dengan salatnya panjang, tarawih, maknanya dia rehat. Orang ada di kalangan kita yang rehat dia makan, rehat dia sembang. Tapi ada orang yang rehat dia solat. Daripada pukul 8.30 sampai pukul 4.30 solat. Bukan zaman dulu tuan-tuan dan puan-puan, tapi zaman dah. Di mana? Di Indonesia. Semalam dia buat 1 juzuk, ada kumpulan majmu'ah. Ada buat 3 juzuk, ada 10, ada 15 dan ada 30 juzuk. Tu. Padahal duduk zaman sekarang. Bukan zaman dulu. Ada orang bagi alasan dulu bolehlah. Zaman sekarang ni zaman teknologi, zaman handphone, zaman media sosial. Tapi ada orang yang dapat menahan nafsu dia, menahan diri dia, menahan syahwat dia daripada dia melakukan perbuatan yang sia-sia. Ni tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu bulan Ramadan 30 hari. Kemudian disambung pula dengan bulan Syawal 6 hari. Tambah sikit lagi 4 hari, cukup 40 hari. Iaitulah tempoh kata ulama untuk kita nak tarbiyah diri kita 40 hari. Solat, Nabi kata, siapa yang solat 40 hari berturut-turut takbiratul ula dengan imam, bara'atani. Ma makna bara'atani? Kata ulama, iaitulah Allah memberikan kepada dia 2 perlepasan. Yang pertama, dilepaskan daripada azab neraka. Bila Allah gugurkan nama kita daripada neraka, makna kita duduk mana? Kita duduk syurga. Dia 2 tu tuan-tuan. Sama ada syurga ataupun neraka. Dia tak ada tengah-tengah. Malaikat tanya, nak pergi mana ni? Tak tahu. Tesco kot kata. Mana ada Tesco? Sama ada syurga ataupun neraka. Kalau banyak amal kebaikan kita, syurga. Banyak kejahatan kita, neraka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, pada bulan Ramadan ni kena banyakkan kita ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Ada 3 zikir yang jangan kita tinggal. Yang pertama apa? Iaitulah
man an'ama alaihi ni'matun falyahmidallah. Banyak kita sebut alhamdulillah. Alhamdulillah buka puasa. Nak alhamdulillah. Kita datang solat berjemaah. Nak alhamdulillah. Dapat baca Quran, alhamdulillah. Dapat puasa, nak alhamdulillah. Ada orang tak boleh puasa. Ada orang yang tak boleh baca Quran. Macam perempuan muslimah ada kekangan, haid, nifas dan sebagainya, mamnu'. Jadi kena banyak mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jangan tinggalkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada cerita dulu kan, seorang ulama, alim ni, ulama, dia datang ke rumah hamba Allah ni, kemudian hamba Allah ni dia jamu macam-macam tuan rumah ni. Apa yang dia buat ni semua dia sebut, dia zikir, istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan Allah Subhanahu wa taala memakbulkan semua permintaan dia. Antaranya apa? Dia kata semua yang saya niat semua Allah dah bagi. Saya rasa tenang, saya rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ahmad tanya dia, apa lagi yang kamu nak saat dan ketika ini kamu hajat? Dia kata saya nak jumpa dengan seorang imam, nama dia Imam Ahmad. Dia tak tahu bahawa depan muka dia tu, depan dia tu adalah Imam Ahmad. Zaman dulu kan zaman sekarang, kita lah bolehlah Google kan, nak tengok Ustaz Abdul Samad tu keluar muka, dia mari seremban contoh. Orang dulu-dulu tak ada, tak kenal. Bila ta'aruf tu baru kenal. Rupa-rupanya apa yang dia niat nak jumpa dah duduk depan muka dia. Allah makbulkan. Sebab apa? Sebab orang ni dekat dengan Allah. Macam mana kita nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita kena banyak istighfar. Sebab apa kita sembahyang tak khusyuk? Kita mengaji kadang-kadang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Contohnya, tak boleh nak hafal. Bukan sini dah tuan-tuan, orang Kemboja mana ni tuan-tuan, insya-Allah hebat ingatan. Macam mana kita nak sedekah tapi tak ikhlas, baca Quran, dengar macam orang, ada sebahagian orang bila dia dengar Quran tuan-tuan, masya-Allah, dia dengar imam baca Quran, maka menangis dia sampai tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa jadi macam ni? Sebab apa kadang-kadang tak sampai. Maka ulama kata kepada kita, ketahuilah bahawa punca dia adalah sebab maksiat. Punca adalah sebab apa? Maksiat. Dan kenapa maksiat ni terjadi? Dengan sebab adanya godaan, hasutan daripada iblis, hasutan daripada dunia. Dia bukan iblis saja musuh kita, bukan syaitan saja musuh kita ni, bahkan musuh kita kata ulama ada 4. Yang pertama adalah dunia. Sebab tu kalau kita tengok hari ni ada orang yang dia tengok masuk dunia dalam hati dia. Dia tengok masuk, tengok teringin, sampai kan tak sempat baca Quran sebab kerja punya pasal sampai tak ingat nak sembahyang contohnya. Kerja punya pasal sampai tak dan nak mengaji tuan-tuan dan puan-puan. Terlalu ligankan dunia. Hari ni pula kita macam kita ada handphone kan. Jadi bila tengok kawan tu ada, bini pula teringin, dia kata, abang kita pun nak kena ada kat benda ni. Abang kerja kuat sikit supaya kita boleh beli menatang ni. Apa dia? Bentley kereta. Masya Allah, laki dia tu kerja pengarang, naik kereta bini dia. Bila naik tu tuan-tuan dan puan-puan, tak tu lah. Teringin ni nak rasa rumah yang besar, duduk rumah. Tak rasa besar pun sebab hati dia kecil. Yang kecil bukan, yang besar bukannya rumah tu, tapi hati kita. Ada orang dia duduk rumah kecil ya tuan-tuan dan puan-puan, tapi hati dia besar. Ada orang dia makan nasi dengan apa? Dengan telur, tapi dia rasa nikmat lebih daripada orang makan pizza ke ayam goreng ke. Sebab tu hati tu tuan-tuan dan puan-puan. Biryani. Allah. Terima kasih atas tajaan tadi. Kena sebut juga kredit. Kan? Apa masak nak biryani. Masak biryani. Kan? Sampaikan takut. Biryani kan lawan dia takut. Tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, musuh kita syaitan. Syaitan telah diikat.
bulan Ramadan diikat, tapi masih ada lagi maksiat. Sebab apa? Sebab ada dunia, ada lagi nafsu yang masih tidak boleh dibendung, dan adanya hawa, keinginan yang tidak dibatasi dengan syarak. Sebab itu ulama pesan kepada kita, dia kata apa? Barang siapa yang memelihara mata, maka sedikitlah cita-cita. Mata kita ni kena pelihara. Barulah sedikit cita-cita. Sebab apa? Kita banyak sangat benda yang kita nak sebab mata kita ni. Tengok sana teringin, tengok sini nak. Kan? Pimai-pimai, tentu lah. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab tu bila puasa ni, aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Tunduk pandangan, jaga kemaluan. Puasa. Yang kedua, apabila terpelihara kuping, maka khabar yang jahat tiadalah ia damping. Bila kita jaga kuping, apa makna kuping? Telinga kita. Jaga telinga ni, maka kita akan kurang daripada benda-benda yang jahat, yang ghaib, umpatan-umpatan, cacian, makian ni datang daripada telinga. Jaga. Sebab tu kita bulan puasa ni, kalau kita tak isi masa kita dengan kuliah majlis ilmu, maka dia akan datang benda-benda yang lara, muzik ke, kan? Kemudian apa lagi? Sembang-sembang kosong. Elakkan. Sebab kita nak dapat Ramadan yang terbaik, yang berkualiti tu. Agak-agak tak tahu nak buat apa, tuan-tuan, pegang tasbih tidur tak apa. Jangan duduk join sekaki. Hantar tak tahu ni aku nak cerita ni. Dia mula sembang tu pasal politiknya, pasal covidnya, tak habis-habis. Buat kerja kita sudah. Gitu. Maknanya fokus. Minta kepada Allah, banyakkan berdoa. Bila Ramadan ni, Allah Subhanahu wa taala kata, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku jawab, aku akan bagi. Syaratnya kena qarib, dekat dengan Allah. Kita nak dekat dengan Allah, dia kena ada pengorbanan. Tanpa usaha nak dapatkan sesuatu, kena korbankan sesuatu. Kena ada at-tadhiyah, kena ada mujahadah, kemudian barulah muraqabah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersungguh-sungguh. Kata dia, apabila terpelihara lidah kena jaga. Macam mana kita nak jaga lidah kita? Yang pertama, cakap benda yang baik, tidak pun diam. Baca Quran, zikir, selawat. Agak-agak kita nak buat, lidah kita nak mulakan benda-benda yang tak elok, maka kita kena lari. Sucikan lidah kita dengan apa? Dengan tasbih. Nabi kata, banyakkan alhamdulillah, astaghfirullah, la haula wala quwwata illa billah. 3 benda tu. Baik. Jaga lidah, nescaya banyak daripadanya faedah. Action speak louder than words, kata orang Seremban. Anak dia apa? Kita buat, tak edit cakap sangat. Macam saya ni banyak cakap, tuan-tuan buat banyak, tuan-tuan lebih daripada saya. Nampak? Sebab tu kita kena banyak buat. Kalau nak cakap apa? Cakap benda-benda hak baik. Banyakkan istighfar, astagfirullah. Allah akan angkat segala blocking hati kita tu. Resah Allah angkat, sedih Allah angkat. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami uji kamu. Mana orang yang berjaya ni, mereka lepas daripada ujian ni. Yang pertama apa? Khauf, takut. Orang yang takut ni, dia dua, sama ada takut kepada Allah ataupun takut kepada makhluk. Kata Ibnu Uthman Al-Hiri, kalau kita banyak meletakkan takut dengan makhluk, maka kita akan kurang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut nak tinggal rumah sebab banyak benda-benda berharga. Sebab tu tak mari masjid. Tak dah CCTV dalam bilik ayam semua letak. Tuan-tuan, takut punya pasal tu sampai tak mari masjid. Tuan-tuan, kalau buka rumah sekalipun, kalau Allah kata aku jaga, maka tak akan ada pencuri masuk. Yakinlah tuan-tuan dan puan-puan, masuk dah waktu. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Yang terakhir,
bersungguh-sungguh engkau memelihara tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tidak senonoh. Pelut pula dah. Perut kena jaga. Nah, kita ustaz ni puasa, makan apa? Yalah, makan juga bila buka puasa. Buka puasa tuan-puan kena jaga. Jangan tibai semua. Najis, betul. Kalau hijau, merah, semua sapu. Buat balik tak makan pun. Jadi apa? Jadi makanan tong sampah. Bazir macam tu dia. Tak pun makan juga, dia makan semua. Sampaikan makan-makan tu sampai senak perut. Allah, mayang maghrib pun tak boleh pergi dah. Apatah lagi nak salat tarawih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang seterusnya, di anggota tengah hendaklah beringat. Di situ banyak orang yang hilang semangat. Tengah apa dah tengah? Kemaluan. Kemaluan duduk tengah-tengah, kena jaga, beringat. Kat situ ramai orang yang hilang semangat. Nah, hilang semangat, hilang keyakinan dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali, hendaklah pelihara kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Dah puasa ni tuan-puan, kaki kita pi masjid, pi kerja, balik kerja, ulang balik, repeat, pi masjid. Hak tu je, macam ilmu, pi kerja. Hak lain tu tuan-tuan nak pi disco ke apa ke, tak mahu. Ustaz apa disco pula? Tak, bukan makna kata disco. Benda-benda tempat-tempat yang lara-lara ni kalau boleh tak payah. Bazar Ramadan. Pi tu tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar, mata pula. Kan kita pi pasar raya, Allahu Akbar, pasar raya. Dalam masjid tak boleh pi, pasar raya pula penuh orang. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan dan puan-puan beringatlah kata dia. InsyaAllah kita jaga benda ni, kita akan dapatlah Ramadan yang terbaik. Dan kita doa agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita malam Lailatul Qadar. Tanda orang yang dapat alamat dia berjaya dapat Ramadan, keluar dia macam orang balik haji ya. Keluar dia jadi orang yang different, yang lain, yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Allahumma barik lana fi Ramadan ataupun fi syahr Ramadan wa balighna Lailatul Qadar. Doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wallahu alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah, yang kurang, saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita lagi pada bulan Ramadan akan datang insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Selamat meneruskan amal ibadat saki baki Ramadan. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.